لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند هاتي إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدنيا والآخرة. آمين يا رب العالمين. Muka surat 42. Muka surat 42. Bagi Pak berkata tu. Dia kata dan makna PL dengan ilak. Dan makna PL dengan ilak itu, PL ni perbuatan. Dan makna dan perbuatan dengan ilak itu, dan tabiat. Kita ngaji ni yang ke-8 daripada mustahil tu. Jadi asal matanya dia kata ijadu syai'im minal alami, menjadikan sesuatu minal alami daripada alam, ma'a adami irati, serta tidak kandaknya Allah lahu baginya bagi syai'im minal alami tadi, au mazhuri atas terzuhur, au maghaflati atau lupa, abid ta'lili, abid tab'i, ataupun dengan tabi'at atau dengan ilat. Itu ya. Jadi di sini tafsir bagaimana kebentuk kata mustahil Allah Ta'ala menjadi suatu makhluk, suatu alam dengan ilat atau tabi'at. Itu ya. Dan makna PL dengan ilat itu, makna PL makna perbuatan. Dengan ilat itu perbuatan menjadi. Jadi dan makna PL makna menjadi dengan ilat dan tabi'at yang mustahil itu. Gitu nak ya. Dan makna PL makna perbuatan dengan ilat atau menjadi dengan ilat kerana dan tabi'at dan passing tu bahawa adalah nak tafsir tu. Bahawa adalah wujud Allah itu melazimkan wujud kainat. Itu dia. Itu misal kata buat dengan ilat ni. Bahawa adalah wujud Allah, ada Allah melazimkan ada kainat. Ini kecilnya sebab ada Allah, ada makhluk ni. Itu mustahil. Jadi kalau kita cakap ada Allah, lazim pada Allah, kerana ada Allah lah ada makhluk ni, itu dipanggil mustahil. Itu ya. Itu makna ilat. Kita tafsir mana ilat tu. Ilat ni kerana. Jadi mana kerana ada Allah, sebab ada Allah, ada makhluk. Itu dipanggil menjadi dengan ilat kerana. Baik. Mana misal dia? Tengok ni. Tadi dia bagi wajah kata buat dengan ilat tu. Bahawa adalah wujud Allah, ada Allah itu melazimkan wujud kainat. Kerana sebab ada Allah, ada makhluk, ada kainat. Right. Itu buang ilat. Misal dianya, seperti lazim ma'lul. Lazim ma'lul dengan ilat. Lazim ma'lul dengan ilat. Ma'lul ni, mana ma'lul makhluk lah. Ilat tu Allah. Lazim ma'lul, lazim ma'lul, lazim ada makhluk dengan ada Allah. Itu dia, ilat. Jadi Pak Ma'lul tu makhluk
Ilat tu Allah. Lazim. Lazim ada makhluk. Sebab ada Allah. Itu misal gitu. Iaitu asal misal lagi tu. Iaitu seperti gerak tangan. Gerak tangan. Tangan itu juga jari dah. Iaitu seperti gerak tangan, gerak jari. Di kita tu buah tempat tangan berjari. Seperti gerak jari. Ilat. Ilat bagi gerak cincin. Jadi jari ni ilat bagi gerak cincin. Pakai cincin jari ni. Jari kita ni ilat dia panggil. Ya, cincin tu maklu. Jadi sebab gerak jari, kok cincin selalu dah. Tidak malu dia panggil. Ni tekok ni kafir ni. Jadi mustahil Allah Ta'ala menjadikan alam bentuk tabiat gini. Dengan bentuk ilat. Baik. Itu misal bagi perbuatan yang ilat. Baik. Dan seperti api. Dan seperti api. Tabiat api ni, atau diri api itu menghanguskan. Itu dia. Tabiat api ni, pesen dia, tabiat dia, diri api ni, tabiat dia menghanguskan. Maka terdapat tiada, mesti, mereka dah bersentuh dengan api. Terdapat tidak bersentuh dengan api, maka hasil hangus. Tabiat. Tabiat ni dia api tu. Dia api atau dia air tu. Jadi dia api ni menghanguskan. Tabiat dia tu. Tabiat api ni menghanguskan. Jadi tabiat api ni, dia api ni bersentuh dengan kering, terbakar situ tu. Itu tabiat. Ini pun selalu juga situ tu. Mustahil tu. Kita boleh nak cakap Allah Ta'ala menjadikan makhluk tabiat gitu tu. Itu bagi bentuk antara tabiat dengan ilat tu. Baik. Maka perceraian, perbezaan antara keduanya, antara ilat dan tabiat tu. Bagaimana ayat sini ni. Bagaimana perbezaan antara ilat dan tabiat tu. Tadi bagi misal tabiat, misal ilat. Itu dia. Itu kesamaran tu. Kalau tadi dia mari misal buat dengan ilat, buat tabiat situ tu. Ni pula perbezaan antara ilat dan tabiat tu. Baik. Maka perceraian perbezaan antara keduanya, dua ilat dan tabiat ni. Secara mana perbezaan antara buat dengan ilat dan tabiat ni? Dijawab ni. Maka perceraian perbezaan antara kedua ilat dan tabiat. Mana perbuatan dengan ilat atau buat dengan ilat dengan tabiat ni, bezanya, maka fa'il. Maka fa'il yang menjadi. Maka fa'il yang menjadi dengan ilat itu. Maka fa'il yang menjadi. Maka yang menjadi dengan ilat itu tiada dengan syarat. Buat dengan ilat tak ada syarat. Bagaimana? Sebab ada Allah, ada makhluk selalu dah. Itu dia. Tak ada ilat lah. Itu dia. Tak ada syarat situ. Tidak ada syarat menentukan syarat-syarat di mana. Kalau bertabiat, api ni mengangus syaratnya kering. Itu dia. Kering itu syaratnya. Ada pun tabiat, ada pun ilat, tak ada syarat lah situnya. Bagaimana? Bila ada Allah, ada makhluk selalu dah situ tu. Bila pakai jari, cicing selalu dah. Itu dia. Tak ada syarat lah. Lepas pakai cicing, gerak jari, cicing selalu dah. Tak ada syarat situ tu. Itu ilat dia panggil. Fa'il itu yang menjadi lah. Maka fa'il dengan ilat itu, yang dengan ilat itu, mana buat dengan ilat itu, tiada dengan syarat. Dan fa'il dengan tabiat, dan yang menjadi dengan tabiat itu, dengan syarat. Kalau kita buat tabiat,
mesti ada syarat. Jadi beza antara perbuatan dengan ilat, perbuatan dengan tabiat, syarat situnya. Kalau perbuatan dengan sebab, tak ada ilat. Kalau dengan tabiat, ada ilat situ. Ada syarat. Mana syaratnya? Dengan ni. Dan fa'il dengan tabiat itu, dengan syarat. Misalnya seperti api. Api ni tabiat dia menghanguskan. Tapi ada syarat. Mana syarat dia? Dia kering. Kalau basah, tak hangus. Jadi, kering tu syarat bagi menghanguskan. Basah tu yang manik dia. Jadi maknanya buat tabiat mesti ada syarat. Syarat mesti kering. Kalau api setengah kering, terbakar lah. Kalau setengah basah, tak terbakar. Gitu. Seperti api, itu misal. Misal tabiat ni ada syarat tu. Maka dapat angus ni. Maka dapat angus itu, dapat angus api tadi, maka dapat angus itu apabila bersentuh dengan kayu. Dapat angus, hasil angus bila api itu sentuh dengan kayu. Kayu tu nak kering. Kalau basah tak angus juga. Itu syarat dia panggil. Dan kita ada manik. Tengok tu, sebut rasa. Maka dapat angus itu, api ni dapat angus apabila bersentuh dengan kayu. Bila sentuh dengan kayu, dan kayu tu pula, dan kita ada manik, iaitu basah di kayu tu. Kalau sentuh kayu pun, kayu tu basah tak angus juga. Itu tabiat dia panggil. Itu beza antara buat dengan tabiat, buang isbab tadi. Tepat bezanya, syarat-syarat di situ tu. Gitu ya. Gitu. Maka adalah kedua fa'il itu. Itu beramai tu. Maka adalah kedua fa'il itu. Maksud kedua fa'il sini menjadi dengan ilat dan menjadi dengan tabiat tu. Kedua fa'il sini. Maka adalah kedua fa'il itu, kedua yang menjadi tu. Maksud kedua menjadi sini, pertama menjadi dengan tabiat dan kedua dengan ilat. Maka adalah kedua fa'il itu, mana menjadi dengan ilat dan dengan tabiat, dapat mengadakan. Dapat mengadakan. Dan tak dapat meninggalkan. Kalau kata buat tabiat, buat dengan ilat, hanya dapat mengadakan saja. Ya. Mengada tak boleh situ tu. Itu dia. Memang tu. Buat dengan tabiat, buat dengan ilat, hanya boleh mengadakan saja, tak boleh mengadakan. Itu dia. Bila gitu, bila buat dengan tabiat, buat dengan ilat ni dapat mengadakan saja, tak dapat meninggalkan, maka tidak ada kedua fa'il ini. Maka tidak ada kedua fa'il ini, mana yang menjadi dengan ilat dan dengan tabiat, dengan ikhtiar pilihan. Maka buat dengan tabiat, ikhtiar ni tak ada ikhtiar, tak ada suka hati situ. Bila tak ada suka hati, tidak ada pilihan, maka hanya buat tabiat ni, hanya boleh buat saja ya. Meninggal buat tak boleh situ tu. Baik. Habis itu. Dan fa'il yang ketiga, fa'il ni perbuatan. Yang ketiga, iaitu fa'il yang ketiga, dapat mengadakan, mengadamkan. Mana perbuatan ketiga sini? Kau boleh mengada dan menada. Iaitu fa'il yang ketiga yang dapat mengada dan menadakan. Fa'il dengan ikhtiar, dengan kehendak. Kalau buat kehendak, boleh buat, tak boleh tidak buat situ tu. Kalau buat dengan ikhtiar, tak boleh mengadakan dan menadakan. Gitu. Kalau buat dengan ilat, hanya mengadakan saja ya. Menada tak boleh, semua tak ada ikhtiar. Itu bezanya. Lupa tu. Kita dapat beza situ ya. Baik kata tadi, kalau buat dengan ilat, buat dengan tabiat, hanya boleh mengadakan saja. Tak boleh meninggal. Sebab tidak ada pilihan. Tidak ikhtiar tu. Ada pun buat dengan ikhtiar, boleh buat, boleh menadakan. Buat boleh, menadakan boleh situ ya. Itu ikhtiar panggil.
Sekali lagi. Dan fail yang ketiga, iaitu itu fail yang ketiga, dapat mengadakan dan mengadamkan. Mana pada ketiga? Iaitu fail yang ketiga yang dapat mengada dan menadakan. Fail dengan ikhtiar. Mana buat ikhtiar lah. Buat suka hati. Pilihan je. Iaitu mana? Iaitu fail dengan ikhtiar tu. Buat makhluk kandak tu. Iaitu fail dengan ikhtiar. Buat kandak ni Allah SWT lah. Menjadikan segala kainat. Ini dengan ikhtiar dengan kandak. Itu dia. Tiada yang menggagahi akan dikata Ta'ala dengan satu wajah di segala wajah. Itu dia. Jadi Allah Ta'ala lah dikatakan perbuatan yang ikhtiar. Allah Ta'ala lah yang menjadikan segala kainat ni dengan kehendak. Dengan kehendak Ta'ala dan tidak digagahi akan Ta'ala suatu jalan sekalipun. Itu dia. Berarti semata-mata Ta'ala memberikan alam ini dengan kehendak dia. Tidak satu jalan pun yang menggagahi Allah Ta'ala menjadikan alam tu. Gitu ya. Payah pada kita tu. Baik. Sekali lagi. Mampu sekali lagi tu. Dan fail yang ketiga. Mana fail ketiga sini? Iaitu fail yang ketiga. Dapat mengadakan dan mengadamkan. Hak pertama tadi, perbuatan dengan tabiat. Yang kedua, perbuatan dengan ilat. Itu dia. Yang ketiga ikhtiar, gitu. Yang kita cerita tu. Jadi perbuatan yang ketiga sini, siapa dia? Dia kata, dan fail yang ketiga, iaitu fail yang ketiga, yang menjadi yang ketiga, dapat mengadakan, mengadamkan. Mana? Iaitu fail yang ketiga, yang dapat mengada dan mengadamkan, fail dengan ikhtiar, mana buat suka hati. Itu dia. Siapa dia buat alam yang suka hati ni? Iaitu fail yang menjadi alam kainat dengan ikhtiar suka hati ni, dengan kehendak ni, ialah Allah SWT lah. Itu dia. Jadi Allah Ta'ala lah yang menjadikan makhluk, menjadikan alam ataupun menjadikan kainat dengan kehendak dia. Gitu. Iaitu Allah. Iaitu menjadikan alam kehendak ni, Allah SWT menjadikan akan segala kainat, segala benda yang baru ni dengan ikhtiar kehendak. Jadi Allah Ta'ala lah yang menjadikan makhluk, menjadi kainat segala baru ni dengan kehendak ikhtiar kehendak dia. Tiada yang menggagahi nak tafsir tu. Nak tafsir kata Allah Ta'ala menjadi alam kainat dengan ikhtiar kehendak, tiada ada yang menggagahi tu. Itu nak tafsir kata ikhtiar, maka tiada yang menggagahi akan dia ke Allah Ta'ala dengan suatu wajah tu jalan, segala wajah ni. Artinya ada satu jalan daripada jalan yang menggagah Ta'ala menjadikan alam tu. Gitu ya. Tadi di kitab sikit dah. Dia kata, tiada yang menggagahi akan Allah dengan suatu wajah, suatu jalan. Daripada segala wajah ke jalan, sama ada dengan jalan dengan jalan sama dengan jalan rupa, jalan ilah, jalan tabiat, jalan lalai. Tak ada. Ada satu jalan pun yang menggagah Ta'ala menjadikan alam ni sama ada dengan jalan lupa ke, jalan lalai ke, tabiat ataupun ilat tadi. Hanya semata-mata menjadi makhluk dengan suka hati dia dengan kehendak Allah Ta'ala situ ya. Jadi tempat kita tu untuk dia tambah sikit ya. Tambahnya dengan suatu wajah, dia wajah maknanya tiada yang menggagahi akan dia Allah Ta'ala menjadikan makhluk ni dengan suatu wajah, jalan, dua segala wajah ke jalan, sama ada jalan lupa ke, jalan lalai ke, jalan hilang, artinya terbilang tak berlaku situ tu. Gitu je. Baik. Hanya semata-mata menjadi alam dengan kehendak Allah Ta'ala. Gitu ya. Baik.
Dan dua fa'il itu, wakaf molek kita tu. Dan dua fa'il itu, maksud dua fa'il sini menjadi dengan ilat dan menjadi dengan tabiat tu. Dan dua fa'il itu, topik kita tu. Dua fa'il itu dua menjadi, pertama menjadi dengan ilat, yang kedua menjadi dengan tabiat tu. Jadi dua perbuatan ni, buat dengan ilat, buat dengan tabiat, mustahil atas Allah Ta'ala. Itu nak ya. Mustahil mesti tidak. Mustahil mana mesti tidak sekali-kali. Tak ada sekali-kali atau Allah Ta'ala. Dan dua fa'il itu, mana menjadi dengan ilat dan menjadi dengan tabiat, mustahil atau Ta'ala. Mustahil mana tak ada. Tak ada, tak berlaku Ta'ala menjadikan makhluk dengan tabiat dan dengan ilat tadi. Gitu ya. Habis ya. Dah. Baik. Bila mustahil Allah Ta'ala menjadikan makhluk atau kainat dengan tabiat, dengan zat, di atas sini, maka adalah jalan menafikan bagi iradat. Tidak. Saya mau sini payah sini ni. Maka jalan menafikan bagi iradat perkara itu. Maksud perkara itu, mana fa'il dengan ilat, dapat dengan tabiat tu. Manakah jalan? Manakah jalan menafikan iradat? Bila kata buat alam dengan ilat, buat alam dengan tabiat, menafikan hendak, mana jalan menafikan hendak tu. Jadi kalau Allah buat makhluk ni dengan tabiat, buat dengan ilat, mana jalan kata menafikan hendak Allah Ta'ala situ. Itu menafi dia. Manakah jalan menafikan hendak? Kalau Allah Ta'ala buat makhluk dengan ilat dan tabiat, mana jalan menafikan? Jadi tak ada kehendak tu. Itu dia. Maka adalah jalan menafikan bagi iradat perkara itu. Perkara itu mana fa'il menjadi dengan ilat dan menjadi dengan tabiat tu. Baik. Mana jalan dia? Dia kata maka adalah jalan menafikan bagi iradat perkara itu. Jalan menafikan bagi iradat perkara itu mana buat dengan ilat dan buat dengan tabiat tu. Mana jalannya? Kerana tu ilat je. Itu dia. Jadi maknanya jalan. Jadi kita intikad hari ni, mustahil Allah Ta'ala menjadi makhluk di kainat dengan ilat tabiat. Baik. Bila kata mustahil Allah Ta'ala menjadikan makhluk dengan tabiat ilat, manakah jalan menafikan kehendak tu? Kalau Allah Ta'ala buat alam dengan tabiat makhluk, manakah menafikan kehendaknya? Itu dia. Ini jawab ni. Supaya boleh soalan dia tu. Supaya soalan tu, kita kerti lah kita ya. Ini ayat kata, jalan menafikan. Jadi, kalau Allah Ta'ala buat alam dengan ilat, buat tabiat, tak ada kehendak lah. Jadi, mana jalan dia kata tak ada kehendak tu? Kalau buat dengan ilat, buat dengan tabiat, tak ada kehendak. Mana jalan tak ada kehendak tu? Kalau buat dengan ilat. Gitu nak yang baik sekali. Kata dia gini. Jawab ni. Maka adalah jalan menafikan bagi iradat, bagi kehendak Allah Ta'ala, perkara itu nak buat dengan fa'il dan buang ilat tu. Sebabnya, jalan menafi ilat, jadi jalan menafi kehendak, kerana zuhul. Kerana zuhul dan ghaflah. Itu dia. Kerana zuhul, lalai dan lupa tu. Dua perkara. Kita ngaji dah. Kalau kata zuhul, dah tak tahu langsung. Kalau kata lupa, ghaflah, tahu dulu, lepas tu lupa ke dia. Kerana zuhur dan ghaflah melazimkan kedua-duanya, kedua zuhur dan ghaflah ni. Kalau buat dengan lalai, buat dengan ghaflah,
melazimkan keduanya. Melazim mana menarik, membawa keduanya, kedua zuhur dan ghaflah menafikan ilmu. Jadi kalau zuhur ni buat ngelalai, buat ngelupa, menafikan ilmu. Dan lazim daripada kita ada ilmu, lazim tak ada ilmu, tak kita kanduk lah. Lazim tak ada ilmu, tak ada kanduk lah. Beritalah, dia tak ada ilmu, tak ada kanduk tak. Kita ni, dia tak ada ilmu, tak ada kanduk lah. Jadi jalan yang menafikan kalau buat dengan tabiat, buat dengan ilah, menafikan kehendak, sebabnya kalau buat ngelupa, buat lalai, dah menafikan ilmu. Dia tak ada ilmu, tak ada kehendak situ. Gitu ya. Habis. Habis. Entah. Sikit jawab dah. Rikah jawab tu. Tulis sekali lagi dah. Jadi masalahnya, dah mana ke jalan, mana ke wajah. Bila kata mustahil orang dah buat suatu kainat dengan tabiat dan dengan ilat. Jadi mustahil orang dah buat menjadikan suatu kainat dengan lupa dan dengan ilat dan tabiat. Mustahil. Dia kata mustahil, mana ke jalan mustahil tu? Mana ke jalan mustahil bila ke jalan kata tak kehendak, tidak ada kehendak kalau buat makhluk ni dengan tabiat dan ilat tu. Jawabnya jalan menafi kehendak kalau buat dengan ilat, buat tabiat, sebab kalau buat dengan zuhur, buat dengan lupa alam ni, tak melazimkan tak ada ilmu. Lari tak ada ilmu, tak ada kehendak lah. Dia tak ada kehendak, macam mana nak buat? Gitu lah ayatnya. Dan arti iradat itu, apa iradat ni? Dan arti iradat itu menyahaja. Menyahaja, mana kosak menyahaja, tuju kepada menentukan bagi setengah mungkin, harus atasnya tak mungkin. Itu dia. Jadi maknanya iradat ni ialah kosak tuju ataupun kosak tuju ataupun kosak menentukan setengah mungkin atau setengah situ tu. Iradat. Menentukan panjang tidak pendek situ tu. Jadi iradat ni kosak tuju menentukan setengah mungkin atau setengah situ ya. Mana kalau menentukan panjang tak menentukan pendek situ tu. Gitu ya. Itu arti iradat tu. Dan arti iradat menyahajakan kepada menentukan kepada setengah mungkin barang yang harus atasnya tak semungkin itu. Maksud mungkin sini panjang pendek tu lah. Panjang tu setengah, pendek tu setengah. Baik. Dan menyahajakan kepada jahil. Dan menyahajakan kepada yang jahil. Itu mustahil. Dan menyahajakan. Menyahaja kepada yang jahil. Jahil tak ada ilmu. Tak ada ilmu. Nak kosak kan? Dan menyahajakan kepada yang jahil. Itu mustahil. Tak berlaku lah. Itu dia. Baik. Sudah. Habis. Ni dia jawab sini. Di sini ni. Tadi jawab secara umum. Ni jawab ni. Adapun daripada jihad ta'li. Itu dia. Ni. Dia jawab ni. Dia jawab jalan kata jalan kata menafikan kehendak kalau buat tabiat buat ilah ni jawab dari sini ni. Itu dia. Tadi dia jawab soalan dia tadi. Tadi dia jawab zuhur dengan ghaflah dulu. Tengok sini. Ni baru jawab tabiat dengan ilah ni. Dia tukar dah. Jauh duduk tu.
Jadi dia kata tadi jalan menafikan iradat dengan perbuatan dengan tabiat ilah, dia sini jawab Perio ni. Dia mari dulu dia mari dia jawab dia kerana zuhur dengan ilah, zuhur dengan lupa tu jawab dulu situ tu. Jauh duduk tu. Dia tanya, penipala situ kan. Kalau tak alusi, pening dia tu. Tu. Jadi salah dia dia jalan menafikan tu. Pengen baca kitab dulu. Tengah dia jalan menafikan bagi iradat, perkara itu menjadi dengan ilah tabiat tak? Dia siapa dia jawab? Kerana zuhur tu. Tu dia. Jadi maknanya dia jawab hak ni dulu sini ni. Lepas tu dia jawab hak ilah tabiat bawah ni. Tu dia. Baik. 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 Adapun daripada jihad ta'lil. Adapun daripada jihad ta'lil, mana adapun menafi kehendak buat dengan ta'lil dan ilat tu. Gitu. Yang tadi kita gitulah. Okay. Adapun daripada jihad, yakni jalan ta'lil dan tabiat. Maknanya jalan menafikan kandak, menafikan iradat. Kalau Allah Ta'ala buat makhluk ni dengan ta'lil tabiat, jalan menafikan kandak ialah melazimkan kidam. Melazimkan kidam alam. Dia. Kalau Allah Ta'ala ni buat dengan ilat, buat dengan tabiat, maka melazimkan alam ni qadim jugalah. Sebab apa? Sebab bila ada Allah, ada makhluk. Allah qadim juga kat situ tu. Bahaya tu dah. Tu dia. Ayuh tu. Tu dia. Sekali lagi dah. Adapun daripada jihad ta'lil dan tabiat. Ingat kita kata ilat ni sebab ada Allah, ada makhluk. Tu dia. Kalau kata tabiat, pasti ada. Bila ada Allah, ada makhluk lalu dah situ tu. Jadi jalan menafikan kehendak, kalulah ada makhluk ni. Allah buat dengan ilat dengan tabiat, dengan mana bila ada Allah, ada makhluk lalu dah. Sebab ada Allah, ada makhluk, menafikan kehendak lah. Macam menafikan. Menafikan kehendak ialah melazimkan qadim juga kita ni. Kita ni qadim juga lah. Dan bila ada Allah, lah qadim. Ada kita selalu dah. Qadim juga kita situ tu. Menafikan kehendak ta'ala tu situ. Itu jauh. Saya molek. Melazimkan, mana melazim membawa kepada kidam alam. Kalau Allah Ta'ala buat makhluk ni dengan tabiat, dengan ilah, menafikan kehendak. Kalau mana? Dia menafikan kehendak ialah melazimkan kidam qadim juga makhluk ni. Pasal apa? Allah Ta'ala qadim. Qadim juga kita situ ni. Mustahil lah gitu tu. Itu gitu ya. Dia. Melazimkan kidam alam. Sebab apa? Sebab apa kalulah Allah Ta'ala buat ilat, buat dengan tabiat, jalan mustahilnya buat dengan ilat ni, buat tabiat jalan mustahil, akan tak terima kalau buat dengan ilat tabiat, maka dia melazimkan kidam alam. Sebab apa? Lazim kidam alam. Sebab kidam ilat. Apa ilat sini? Allah Ta'ala tu lah. Allah Ta'ala tu qadim ke? Bila Allah qadim, makhluk qadim jugalah. Sebab ada Allah, ada makhluk. Lazim ada Allah, ada makhluk. Bila ada Allah, ada makhluk. Allah qadim, kita qadim jugalah. Mustahil lah gitu tu. Melazimkan kidam alam. Sebab apa melazimkan kidam? Sebab
Kidam, sebab kidam alam, sebab kidam ilat. Ilat ni Allah Ta'ala. Jadi bila kata Allah Ta'ala ni qadim, ada qadim menyebabkan qadim juga kita makhluk ni. Itu mustahil. Itu dia. Baca kidam tu. Melazim dengan kidam alam. Sebab apa? Sebab kidam ilat. Ilat apa ilat sini? Allah Ta'ala lah. Sebab Allah Ta'ala, kita maklum dah qadim. Kidam sedia. Jadi kalau dah buat dengan ilat, buat tabiat, berarti Allah tu qadim, itu qadim juga. Menafikan hendak kat situ tu. Sebab kidam ilah dan tabiat tu. Tabiat pun Allah Ta'ala juga tabiat tu. Sebab kidam Allah, sebab kidam ilah dan kidam tabiat. Mana tabiat pun Allah. Ilah pun Allah Ta'ala juga. Itu jalan menafikan. Jalan menafikan hendak kalau sekiranya Allah Ta'ala ni menjadi makhluk, jadi alam dengan tabiat dan dengan ilah, menafikan hendak ialah melazimkan kidam makhluk. Sebab apa? Sebab kidam Allah Ta'ala. Kita maklum dah buat dengan ilah, sebab ada Allah, ada makhluk. Tak ada syarat kat situ tu. Kalau tabiat pula, biasa Tuhan. Biasa Allah Ta'ala. Ada dia, ada makhluk ada situnya. Jadi menafikan hendak kat situ tu. Baik. Dan yang qadim itu, tak dapat dikosakkan. Dan yang qadim itu tak dapat dikosakkan dengan ijab. Dan yang qadim itu tidak dapat dikosakkan dengan ijab, dengan ijab menjadi. Dan yang qadim itu tidak dikosakkan ijab. Gitu dulu. Dan yang qadim itu tiada dapat dikosakkan ijab. Kalau ia mawjud, dia kata qadim, tak. Kata qadim, tiap nak qadim, tak boleh nak ada qadim itu. Enggak ada dah. Kalau qadim buat ada pula, tasul hasil. Tak jadi situ. Itu dia. Dan yang qadim itu, siapa dia? Alam tu lah. Kalau alam ni qadim, hak qadim tak boleh menjadi dah. Hak tak ada, hak baru bukan jadi ya. Hak qadim tak boleh jadi. Itu dia. Dan yang qadim itu tak dapat dikosakkan dengan ijab dengan ada. Itu dia. Sebab apa? Sebab apa benda qadim tak dapat dikosakkan dengan ada ke dia? Sebabnya kerana ia qadim itu mawjud dah. Benda qadim ni mawjud dah. Dulu qadim mawjud dah kan? Tak ada jalan nak mengadakan dia situ tu. Baik. Maka jadi tasulasi. Mana kalau benda qadim tu dah boleh diadakan juga, maka jadi tasulasi lah. Jadi mengadakan benda ada dah. Kata ilmu situ. Maka jadi tahsil hasil. Mana tahsil hasil? Mengadakan benda ada dah. Berarti kalau benda qadim tu dah boleh diadakan, berarti dipanggil tahsil hasil. Mengadakan benda ada dah. Benda qadim kita ada ke pula, tak ke berlaku lah. Kalau berlaku juga, tahsil hasil mustahil berlaku tu. Gitu ya. Kesembilan, al-jahlu. Dia cakap dulu nantilah. Baik. Tidak payah sekali bahasa tu. Gini ya, ambil kesimpulan sikit lagi. Gini. Cepat penimpa lu ngaji ni. Kita ngaji sini ni, dah kupas sikit ya. Bahasanya barat kita tu je. Payah sikit nak faham dia. Jadi kita ngaji sini ni, hak ke-8 daripada yang mustahil ni ialah menjadi suatu alam
dengan tidak kehendak. Ataupun menjadi alam dengan zuhur, lalai. Mustahil juga. Menjadi alam dengan ghaflah, dengan lupa. Mustahil juga. Menjadi dengan ilak. Tabiat, semua tu mustahil berlaku situ tu. Tu ayatnya. Honoknya orang menjadi makhluk dengan kehendak dia situ. Lepas tu Musa ni mari sikit sini. Beza di antara ilak, tabiat, zuhur, lalai situ tu. Baik. Jadi, hal part tengah tadi, domain itu tanda tu. Domain itu tanda hak dia kata semula tu. Hak dia kata baris baris niat di atas tu. Muka surat 43 tu. Udah semula sikit lah. Pasal ibarat kita terpeling sikit tu. Tak, tu dia. Muka surat 43 baris niat di atas tu. Hak dia kata maka adalah jalan menafikan beradat perkara itu. Tu dia. Lepas tu kerana tu dia mari dah. Zuhur dengan ilak situ. Zuhur dengan ghaflah. Sedekah sini dia bahas dua masalah. Dia bahas buat dengan ilak, buat dengan tabiat, manakah jalan menafikan kehendak. Maka dia jawab zuhur dulu situ tu. Tu dia. Lepas tu bakit bawah ni dia jawab hak ghaflah nak faham ni hak ilak dengan ta'lil tu. Jadi jalan menafikan kehendak Allah Ta'ala bila Allah Ta'ala menjadikan alam dengan lupa lalai ni, gitu. Itu asal dia di situ tu. Tapi Musa ni dijawab dulu kerana zuhur di situ tu. Jadi hak belakang bawah tu berkata ada perjualan ta'lil je. Itu ni kita je. Maka dia ambil kita situ tu. Kalau tidak dari mana tu. Itu dia. Jadi suruh faham buat gini ya. Jadi hak atas tadi cepat kata menapi sini. Menapi ni bila kita faham dah. Musa dia tafsir dah. Buat dengan ilak, buat dengan tabiat itu mustahil. Lepas tu dia mari perbuatan ketiga. Perbuatan ketiga sini ialah ikhtiar situ. Jadi perbuatan ikhtiar ni itu betul lah. Dia telah buat makhluk dengan kehendak dia situnya. Gitu. Jadi bila gitu, Musa nak mari sikit lagi. Jadi dia kata bila Allah Ta'ala buat makhluk kainat ni dengan ilah ataupun dengan tabiat mustahil. Baik. Timbul soalannya manakah jalan menafikan kehendak kalau buat dengan ilah dengan tabiat tu. Gitu naknya. Manakah jalan menafi tidak kehendak tu. Kita ngaji ni Allah Ta'ala buat suatu makhluk dengan kehendak belaka situnya. Tiba-tiba kalau buat suatu makhluk dengan tabiat, dengan ilat tabiat, maka menafikan kehendak. Manakah jalan menafikan kehendak tu? Kalau buang ilat tadi. Kena ingat ilat ni dengan makna sebab ada Allah ada makhluk. Gitu je. Buat dengan ilat ni dengan makna sebab ada Allah ada makhluk. Kalau tabiat, pesen dia. Bagaimana? Pesen ada Tuhan tak? Pesen Tuhan ni Allah Ta'ala bila ada dia, ada makhluk ada. Tak ada juga situ tu. Jadi jalan menapi kes ini, jalan menapi kehendak Ta'ala, kalau Allah Ta'ala buat dengan lupa, dengan lalai, dan jalan menapi kehendak kalau dia buat makhluk ni dengan tabiat dan ilak situ tu. Timbul soalannya, Musa yang tadi, jalan menapikan bagi iradat perkara itu, yakni masuk perkara itu buat ilak dan tabiat. Kerana zuhur tu. Itu dia. Jadi sepatutnya hak ni duduk bawah ni lah. Jadi kan mudah lagi juga. Kan ganti domain tu dengan ilak tapi kali dengan lupa lalai tak kena sebab dua perbuatan tadi. Itu dia.
Batal merabik ngaji tu beramai. Maka ada jalan menafikan bagi iradah perkara itu. Perkara itu mana buat dengan elak dan buat dengan tabiat. Itu dia. Kerana zuhur. Jadi maknanya apa? Kalau nak sejelas lagi ke, maka jalan menafikan bagi iradah perkara itu buat dengan zuhur, buat dengan lupa. Berapa apa bawah tu buat ni. Itu dia. Tapi dok situ tu. Gitulah. Jadi kita maklumlah. Seleki lah. Cuma ayat gitu ya. Kalau usul pihak tak dia tak. Kalau ni kita buat, bukan pindah musuh ni. Dok ni. Nak suruh pihak dengan ibarat bawah tu. Kalau dia mau timbul saling sebab apa jawab. Kau zuhur. Sedangkan dia kata ilak tabiat. Bagi bawah sini, jalan ilak pula. Bagaimana situ? Tu soalan timbul tu. Tempat ni kepala tu. Jadi orang dah kecek gini ya. Jalan menafikan kehendak Allah Ta'ala. Kalau sekiranya Allah Ta'ala ni buat makhluk, buat alam dengan lupa dan lalai. Kalaulah Allah Ta'ala ni buat makhluk ni, ada kita semua ni, ya, buat tu dengan lupa atau buat dengan lalai. Dia jawab, kalau Allah Ta'ala ni jalan kehendaknya, kalau Allah Ta'ala ni buat alam ni dengan lupa lalai, ya, maka melazimkan lupa lalai ni menafikan ilmu. Kalau buat lupa, buat lalai menafikan ilmu. Ya. Bila menafikan ilmu, melazimkan tak ada kehendak. Itu situ ya. Lepas tu, ada pun daripada jalan ta'lim pula. Jalan ta'lim mana kalau sekiranya Allah Ta'ala buat makhluk dengan ta'lim, bukan tabiat, jalan menafikan kehendak. Kalaulah Allah Ta'ala buat makhluk dengan ta'lim dan tabiat, jalan menafikan kehendak, ialah melazimkan membuat kidam alam. Kalau Allah Ta'ala buat tabiat, buat dengan ilah, jadi kehendaknya melazimkan kidam makhluk, kidam alam. Sebab apa? Sebab buang tabiat, bila ada Allah, ada makhluk dah. Allah qadir, makhluk qadir juga situ tu. Melazimkan kidam alam. Sebab kidam ilah dan kidam tabiat. Itu dia. Dan yang qadir itu, benda qadir ni, dan yang qadir itu, tiada dikuasakan ijab. Hak qadir tak dikuasakan menjadi. Kalau gitu juga, kalau alam ni qadir juga tak. Tak dikuasakan nak menjadi qadir dah. Itu dia. Sebab apa tak dikuasakan menjadi? Sebab qadir ni benda ada dah. Kalau benda ada, kalau pergi buat juga, berlaku hasil. Mustahil gitu. Gitu ya. Habis. Habislah. Sekatulah dulu. Baik. Kesembilan, katalah. Kesembilan, al-jahlu kama fi ma'nahu minal maklumimma. Katalah. Jadi ya. Dia dah sikit lah. Masa berat sikit. Nanti masalah. Benda tidak payah sekali. Ibarat kitab tu payah sikit lah. Katalah. Tanda situ lah. Kesembilan. Al-jahlu kama fi ma'nahu minal ulumimma. Allahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana waffiqna li ta'atika wa tammim taqsirana wa taqabbal minna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin.
Terima kasih Ustaz.